Assalamualaikum dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak, edisi Selasa 30 November bersama saya Abang Muaz Lia Abang Abdul Samad. Kita mulakan dengan berita perkembangan ini. Pembangunan di Sarawak khususnya kawasan luar bandar akan dilaksanakan secara berterusan. Ketua Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata kerajaan negeri tidak jemu untuk memperuntukkan jumlah yang besar bagi kawasan luar bandar demi memastikan kesejahteraan rakyat. Beliau berucap pada majlis perasmian Waterfront Niah Fasa 2 di Dewan Terbuka Sepupuk Niah Miri. Pada majlis sama, Ketua Menteri menandatangani plak secara digital sebagai simbolik perasmian Waterfront Niah Fasa 2 yang telah siap Februari lalu. Projek Waterfront Niah Fasa 2 menelan kos RM2 juta, manakala Waterfront Niah Fasa 1 bernilai RM6 juta yang masih dalam pelaksanaan akan dapat memberi kemudahan kepada penduduk setempat untuk melaksanakan program regata Subis akan datang. Terdahulu beliau turut meninjau projek pengindahan Jambatan Sibuti, tapak projek Masjid Baharu Bakam serta ke tapak projek Masjid Baharu Taman Tunku Miri. Ibarat ombak dan pantai yang saling bergantung, begitu juga manusia dan alam sekeliling. Ini kerana lautan juga menjadi penyumbang utama bekalan makanan dalam kehidupan seharian. Selain mengaut hasil laut, kelestariannya yang memberi 1000 erti kepada manusia perlu diambil kira dengan mengaspirasikan projek Tukun Tiruan ilham Allahyarham Pen Sri Adnan Satim yang mahu membantu nelayan di kawasan Lunduk Sematan. Wartawan Monica Jerry ada perinciannya. Kami mendapati beberapa kawasan sememangnya tidak mempunyai ikan lagi yang dahulunya mempunyai ikan. Dari situlah arwah Tok Nan menyedari bahawa kawasan-kawasan ini haruslah dibaik pulih, dan salah satu cara untuk membaik pulihnya adalah dengan meletakkan Tukun Tiruan. Sudah menjadi asam garam turun ke laut untuk menangkap ikan seawal pukul 5 pagi dengan harapan hasil tangkapan yang tidak menghampakan. Projek Tukun Tiruan aspirasi Allahyarham Tok Nan membantu pendapatan nelayan khususnya di kawasan Lunduk Sematan. Pasal tukun tu okey je lah kenanya. Jual ikan, anak-anak ikan bertambah-tambah lah, ada udang nak pindah. Okey, boleh lah. Hanya boleh melarang. Pasal tukun, ada tukun tu. Dia siapa hendak kawasan kami lagi. Dah ada tukun tu. Bagus je tukun di sekolah ke daerah lah. Daerah Lunduk berkeluasan 1,916 km persegi, termasuk daerah kecil Sematan. Ia terletak di bahagian barat Sarawak, mempunyai 36,000 populasi penduduk setakat tahun 2018 yang terdiri daripada kaum Bidayuh, Jagoi, Selako dan Lara, Cina, Melayu dan Iban. Pelaksanaan projek berimpak tinggi seperti projek Tukun Tiruan ini semestinya menjadi nadi kepada kehidupan rakyat apabila hampir 80% daripada penduduk di daerah ini bergiat dalam sektor pertanian, manakala kawasan pesisiran pula kebanyakannya kaum nelayan. Berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak kerana melabuhkan tukun di sekitar kawasan Sematan sampai ke Sedubung demi untuk nelayan pesisiran. Alhamdulillah, dengan ada bantuan kerajaan, anak-anak nelayan di kawasan Lunduk Sematan berpuas hatilah dengan hasil tangkapan mereka
Setiap harilah semasa bukan musim tengkujuh lah. Perairan Lunduk dan Sematan merupakan lokasi pertama tukun tiruan dilabuhkan iaitu pada tahun 1984 di Pulau Satang Talang Lunduk oleh Jabatan Perhutanan apabila populasi pendaratan penyu di kawasan itu menurun akibat aktiviti pukat tuna. Tidak terhenti di situ, dasar laut yang sesuai menjadikan perairan sebagai tapak projek perintis dalam memberi nafas baharu kepada tukun dengan melabuhkan tukun Calvert Proka sebanyak 174 hasil kerjasama Universiti Malaysia Sarawak, Jabatan Perikanan Laut Sarawak JPLS, Institut Penyelidikan Perikanan Bintawak dan Sarawak Consolidated Industry Berhad berjaya dilaksanakan pada tahun 2019. Yang hasil ini pemantauan kita buat selama 2 tahun dan satu kita lihat populasi ikan sana memang bertambah dengan banyaknya. Kalau kita bandingkan dengan tukun-tukun sedia ada, hasil di sini menunjukkan lebih baik. Satu kelebihannya kita menggunakan satu struktur yang agak tinggi, yang ada ketinggian, di mana ia boleh menarik ikan di dasar dan juga ikan di permukaan untuk bermain, berlindung dan mencari makan di kawasan tukun tersebut. Sejak rancangan Malaysia ke-10 hingga ke-12, 21 juta ringgit diperuntukkan kepada JPLS untuk terus melaksanakan projek tukun tiruan ini. Bukan hanya di perairan Lunduk dan Sematan, malah ia turut diperluas ke kawasan perairan laut Sarawak dari Tanjung Datu sehingga ke Lawas dengan 201,754 tukun dilabuhkan sekaligus memberi manfaat dalam aktiviti konservasi dan pendapatan nelayan. Umpama yang bulat tidak akan datang bergolek, yang pipih tidak akan datang melayang. Begitulah hasil gandingan usaha dan kerjasama antara kerajaan, warga nelayan dan juga penyelidik bagi mengekalkan kelestarian sumber perikanan. Dalam masa yang sama, membantu meningkatkan mata pencarian nelayan menerusi projek yang berimpak tinggi seperti projek tukun tiruan yang dilabuhkan di kawasan perairan Lunduk dan Sematan ini. Monika Geri, Berita RTM. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pen Seri Abdul Taib Mahmud menerima kunjungan hormat daripada Duta Belgium ke Malaysia Pascal Hubert Gregoire di kediaman beliau di Demak Jaya, Kuching semalam. Kunjungan hormat berkenaan bersempena lawatan kerja selama seminggu Pascal ke Bandaraya Kuching sejak Sabtu lepas. Dalam pertemuan selama hampir sejam itu, kedua-dua pihak membincangkan pelbagai perkara termasuk usaha memperkukuh hubungan dua hala antara Sarawak dan Belgium. Bercakap kepada pemberita kemudiannya, Pascal berkata antara tumpuan dalam lawatan kali kedua beliau ke Bumi Kenyalang ialah aspek pembangunan modal insan dan dasar kelestarian alam sekitar memandangkan Sarawak merupakan negeri yang kaya dengan sumber semula jadi. Menjelang pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN Sarawak ke-12, penduduk di negeri ini yang layak menerima dos penggalak vaksin COVID-19 sekali lagi dinasihatkan untuk mengambil dos berkenaan mengikut jadual di aplikasi MySejahtera atau yang telah diatur oleh klinik terlibat. Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga Jabatan Kesihatan Negeri Dr. Jivan Latif Niru berkata, langkah pencegahan tersebut penting bagi mengelak berlakunya gelombang baru jangkitan wabak berkenaan selepas PRU DUN kelak. Dr. Jivan turut memberitahu pegawai kesihatan sedia memberi bantuan dari segi kaunseling kepada mereka yang belum mengambil sama ada dos pertama maupun kedua ataupun dos penggalak kerana timbul rasa keraguan. Menurutnya, mereka dialu-alukan untuk tampil di klinik kesihatan kerajaan bagi mendapatkan penjelasan mengenai faedah mengambil vaksin berkenaan. Beliau berkata demikian dalam satu temu ramah yang bersiaran secara langsung di program Radio Sarawak FM di Kuching. Dalam pada itu, Dr. Jivan memberitahu sebanyak 95% daripada jumlah keseluruhan populasi dewasa berumur 18 tahun ke atas yang layak menerima vaksin COVID-19 di Sarawak telah disuntik setakat ini. Sarawak kembali merekodkan kes baru positif COVID-19 2 angka dengan 98 kes dilaporkan semalam, menjadikan jumlah kumulatif adalah 250,622 kes. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dalam kenyataan media harian COVID-19 memaklumkan
Daripada jumlah itu, daerah Kuching mencatatkan 34 kes, diikuti Miri 17, Sibu 12 dan Lawas 10. 9 daerah mencatatkan kes baharu positif COVID-19 satu angka, manakala 27 daerah lagi tidak mencatatkan kes baharu. Tambah JPBN, sebanyak 98 kes adalah kategori 1 dan 2, manakala kategori 3, 4 dan 5 mencatatkan 5 kes. Satu kematian dicatatkan masing-masing di bahagian Semarahan dan Kuching pada tarikh berbeza. Di bahagian Semarahan, kes kematian dicatatkan pada 26 hari bulan melibatkan seorang perempuan berumur 79 tahun. Manakala kes kematian di bahagian Kuching melibatkan seorang lelaki berumur 78 tahun yang meninggal dunia pada 27 hari bulan. Sekian berita pagi Sarawak edisi 30 November. Terus amal kawalan kendiri, lindung diri, lindung semua kerana kita keluarga Malaysia. Saya Abang Muaz Lia Abang Abdul Samad. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat. Assalamualaikum.